وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita menyambung kuliah malam ni kitab Fiqhul Manhaji. Tajuk yang kita nak bincang ni kira kita mengaji sangat dah sebelum kita balik hari tu. Tajuk ni kena mengaji tapi dia ikut silibus, pasal kena baca juga. Tuan-tuan yang alim dah, yang penghir dah bab ni, siaran ulangan. Yang baru tu yang baru. Okey. Tajuk yang nak baca malam ni muka surat 86. Tajuk dia mandi. Hukum dan jenisnya. Apa dia hukum mandi? Ada yang wajib, ada sunat, ada harus, tu panggil hukum. Setiap aktiviti kita ni dia tak boleh lari dari 5 hukum. Hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kemudian jenis-jenis mandi yang akan dihurai oleh pengarang kitab Fiqhul Manhaji. Pertama, makna mandi. Dari segi bahasa, ini bahasa Arab, al-ghuslu. Apa dia makna ghuslu dari segi bahasa? Mengalirkan air ke atas apa sahaja benda. Ambil ayak, tuang atas daun keladi. Makna daun keladi itu mandi segi bahasa Arab. Kita bukan nak ngaji bahasa, nak ngaji hak segi syarak. Dari segi syarak, mengalirkan air ke atas badan. Tuang ayak, siram ayak atas badan dengan niat yang tertentu. Ada niat baru jadi. Niat tak siram ayak pun tak jadi. Siram ayak tak niat tak jadi. Tak nama mandi. Okay, kita dah faham dah. Bila kata mandi tu mandi lah. Cuma orang Kedah dia dah tambah mandi kebau satu lagi. Mandi kebau tak gosok. Dia mandi gitu ya. Disyariatkan. Mandi adalah disyariatkan sama ada dengan tujuan membersih atau mengangkat hadas, sama ada ia menjadi syarat untuk ibadat ataupun tidak. Syariat ni ketetapan hukum daripada Allah SWT. Mandi ni benda yang ada hukum syarak, bukan reka-reka, bukan agak-agak rimah pergi mandi. Dia ada hukum, disyariatkan. Tujuan dia boleh jadi nak membersih ataupun mengangkat hadas. Hadas besar nak angkat dia dengan mandi. Sama ada ia menjadi syarat untuk ibadat. Syarat untuk ibadat, nak sembahyang, nak kena suci daripada hadas. Suci pada hadas tu ialah dengan mandi. Ataupun tak jadi syarat, tetap dipanggil disyariatkan. Dalil disyariatkan ialah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ini dalil dalam agama kita. Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma'. Parti hak awal dulu. Mula-mula tengok dalam Quran.
Kemudian tengok pula dalam hadis. Kemudian tengok pula ijma'. Tambah lagi ada qiyas. Kalau mazhab Syafi'i dan 4 tu. Mazhab lain ada tambah lagi 2-3 benda yang lain. Tapi tentang Quran, semua mazhab dia ambil daripada Quran, itu yang mula. Dalil daripada Al-Quran, terdapat beberapa ayat mengenainya. Di antaranya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang suka bertaubat. Tawwabin, yang banyak bertaubat. Allah sangat kasih. Dia kata taubat apa, dia tak ada dosa. Jangan, kita dosa banyak. Nabi yang tak ada dosa pun, yang Allah bersihkan, maksum daripada dosa, dia tak kurang sehari semalam daripada 70 kali. Kita yang bukan maksum, yang bukan Nabi, yang banyak dosa, perlu pada taubat. Dan bila taubat, Allah habaq dalam ayat ni, suka, Allah sangat kasih kepada orang yang suka bertaubat. Dan yang kedua, Allah kasih, Allah sayang kepada orang yang bersih, mutatahhirin, orang yang bersih. Bersih ni salah satu nak bersih dengan mandi yang kita nak bincang pada malam ini. Bersih maksudnya iaitu bersih daripada hadas dan kotoran, sama ada zahir atau batin. Dua benda. Satu, kotoran, badan kita kotor, kena najis, kena darah, kena nanah, kena benda-benda yang kotor dia panggil. Ataupun hadas, hadas yang tak nampak, tak nampak pun, badan dia bersih tapi dia ada hadas. Hadas besar tu nak kena bersih dia dengan mandi. Sama ada zahir, bersih zahir, luar badan kita, pakaian kita, rumah kita, kereta kita, tu hak zahir. Atau batin, batin ni hak dalam hati kita. Hati kita jauh daripada sifat-sifat mazmumah, riya, ujub, perasaan, sombong, apa semua tu, tu nama dia sifat-sifat mazmumah yang nak kena bersih dalam. Itu kita bincang dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalil daripada as-sunnah. As-sunnah ni sunnah ni sunnah Nabi. Dalil hadis, kadang dia panggil sunnah, kadang panggil hadis. Kita faham sunnah macam biasalah. Ramai orang faham sunnah Nabi ni nikah. Dekat tu ya. Nak diri sunnah. Sunnah ni benda-benda yang Nabi habaq semua sunnah. Contohnya, satu hari Nabi panggil Anas. Wahai Anas, kalau boleh dari pagi sampai ke petang, tak terlintas dalam hatimu nak tipu siapa, buat. Nabi habaq kat Anas lagu tu, kalau boleh, in qadarta, kalau kamu mampu daripada celik mata sampai ke pejam mata, tak ada cadang nak tipu siapa, tak ada cadang nak tipu, nak kecoh, nak belik siapa, kena buat. Lepas tu Nabi sambung, wahai Anas, tak bercadang nak tipu ni sunnah aku. Makna sunnah Nabi. Siapa-siapa yang suka kepada sunnah, siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta pada aku. Program Mahabbatur Rasul kan dia buat kata-kata ni. Daripada surau pun buat, masjid pun buat, stadium pun buat, mana-mana pun buat. Mahabbah, cinta. Cintakan Nabi tu, hidup sunnah Nabi. Antara sunnah Nabi tu, hari tu tak terlintas dalam hati kita nak tipu siapa. Kemudian Nabi kata lagi, siapa-siapa yang dia hidup sunnahku, berarti dia cinta padaku. Yang cinta padaku, kana ma'i fil jannah, itulah orang yang bersama denganku di syurga nanti. Baik, kita nak tengok dalil daripada apa yang Nabi kata tentang mandi ni. Di sana terdapat banyak hadis yang menyentuh mengenainya. Ada banyak, kalau nak muatkan dalil tu banyak. Cuma pengarang kitab ni dia bawa 2-3 dalil. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu.
menjadi tanggungjawab ke atas setiap orang Islam untuk mandi sehari dalam 7 hari. Dia membasuh kepala dan tubuh badannya. Bahasa Nabi hakun. Hakun ni dia terjemah jadi tanggungjawab mandi seminggu sekali. Seminggu sekali ni grazing. Daripada semua badan dia segala apa grazing. Tapi kita orang Melayu mandi kerak. Mandi kerak orang Melayu ni. Pergi negeri sejuk mandi. Negeri sejuk, musim sejuk mandi. Orang Melayu. Biasalah. Biasa kalau biasa-biasa ada mandi berapa kali? 3. Tu paling sikit orang Melayu. Rumah kita ayak banyak. Baru ni tuan tak ada sampai kat kita. Kalau orang Kelin, orang mana ni saudara kita sangat makruf. Seminggu mandi seminggu sekali lah. Hari Jumaat dia grazing sungguh. Dia faham nas, dia faham zahir hadis. Tu bunyi lagu tu menjadi tanggungjawab. Kita nak tengok apa huraian ulama. Menurut riwayat di sisi Imam Muslim disebut sebagai hak Allah, iaitu tanggungjawab yang perlu ditunaikan kepadanya. Mana mandi hak seminggu sekali tu grazing, cuci, bersih semua, menjadi tanggungjawab. Yang dimaksudkan dengan tanggungjawab di sini ialah tidak layak ditinggalkan oleh orang Islam. Yang kata tak layak tinggal, makna sunat muakkad. Seminggu sekali ini hari Jumaat, hak tu sunat muakkad, kecuali ada kes-kes yang wajib serta lain. Tapi kalau tak ada kes wajib, dia masuk kategori sunat muakkad. Hari itu mandi lama sikit, cuci daripada atas, buh shampoo lah, semualah segala, sintuk-sintuk kalau ada. Tak ada aku lah ni, lah ada macam-macam shampoo dah. Zaman hari itu sungguhlah sintuk. Yang kata tanggungjawab tu tidak layak ditinggalkan oleh orang Islam. Dan ulama telah mentafsirkan mandi yang dimaksudkan ialah mandi pada hari Jumaat. Jadi mandi Jumaat tu sunat muakkad. Sunat muakkad ni sangat-sangat dituntut. Jadi hari Jumaat ni dia ada berlain pada hari lain. Al-Imam Suyuti karang kitab khususiat Jumaat, ada 101 kena buat hari Jumaat. Ni Suyuti akan baca lah nanti. Kitab ni Imam Suyuti, dia tulis khususiat Yaumil Jumaat 101. Kita yang tahu satu ya, Jumaat cuti orang Kedah, satu lah kita tahu. Apa kena buat lagi? Hari Jumaat sekurang-kurangnya ada solawat. Hari Jumaat ada mandi. Hari Jumaat potong kuku, andam misai, cukup segala yang serabut-serabut, mandi. Hari Jumaat baca surah Kahfi. Dan ada lagi beberapa benda yang patut kita tahu. Dalil daripada ijma', sesungguhnya para ulama mujtahid. Mujtahid ni yang dia layak untuk berijtihad. Ulama mujtahid yang dia alim, dia dalam beberapa bidang ilmu tu dia mendalami, layak jadi ulama mujtahid. Kita tak habis nak baca yang ulama kecil pun tak boleh. Ulama mujtahid ni Quran hafal, hadis dah tahu semua, asbabun nuzul, asbabul wurud, usul fiqh, usul hadis, bahasa Arab tu dia mantap, baru layak jadi ulama mujtahid. Kalau takat satu dua hadis tu dia hafal benda, baca pun jangan kelewat, atau bukan ulama mujtahid jauh lagi. Sesungguhnya para ulama mujtahid telah bersepakat bahawa mandi untuk membersihkan tubuh badan adalah disunatkan, dan mandi yang menjadi syarat sah ibadat adalah wajib. Mandi itu nak kena, pasal ibadat tak boleh sah dengan tak mandi. Hak tu nama dia mandi wajib. Nanti dia akan detailkan kepada kita. Setakat yang diketahui tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Bab ni tak ada khilaf. Semua mazhab kan, kita kata mazhab ni bukan khilaf banyak.
Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali apa ni, dia khilaf satu dua benda ya. Kalau sembahyang ada berapa tempat kat tangan, tu saja. Tang lain sama, menghadap kiblat tak ada khilaf. Waktu tak ada khilaf, rakaat tak ada khilaf. Sembahyang Jumaat ittifaq sembahyang hari Jumaat. Dia mazhab baru sembahyang Jumaat hari Selasa. Tu bukan dia. Khilaf dia tiga benda ya. Contohnya ni yang kata bab mandi ni, semua mazhab mengatakan ada yang semua ni mandi sunat, kecuali ada jenis-jenis yang tak sah kalau tak mandi. Tu jadi mandi wajib. Baik. Hikmat disyariatkan. Mandi mempunyai beberapa hikmah dan faedah. Di antaranya, tuan kitab ni bagi tahu senarai pada kita ada 3 hikmah. Yang pertama, dapat pahala. Nombor 2, menghasilkan kebersihan. Nombor 3, menghasilkan kecergasan. Ini kita tahu. Pertama, mendapat pahala. Buat kena cara mandi, yang kita duduk mandi tiap hari tu, kalau tak kena cara tak boleh pahala. Tapi bila kena dengan mandi tu boleh pahala. Dengan mandi boleh pahala, dengan tidur boleh pahala, dengan makan pun boleh pahala, dengan semua pergerakan kita bila ikut syariat boleh pahala. Tu yang kita duk himpun pahala banyak tu. Bila pahala banyak, macam duk habang selalu lah, akan jadi pahlawan. Duit banyak, jutawan. Derma banyak, dermawan. Pahala banyak, pahlawan. Dosa banyak, dosawan. Tak tahu banyak, tak tahuan. Jadi nak bagi pahala ni, kutip pahala melalui mandi. Ni kita dah buat hari. Lepas mandi, beruh gigi, apa lagi, bawa kereta, semua yang kita buat tu ikut peraturan, boleh pahala. Ini kerana mandi dengan makna syarak merupakan suatu ibadah. Mandi itu sendiri adalah ibadah. Jadi ibadah ni buat bagi elok. Tahsinul ibadah. Ibadah tu bagi elok. Kan? Kita dah baca doa, tu imam kita baca doa tadi, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni kita minta bagi elok dalam buat ibadat. Ibadat yang kita nak buat lah daripada nak mandi. Mandi itu bagi jadi elok, kerana ia terkandung erti kepatuhan kepada perintah syarak. Syarak kata sunat mandi, dia mandi. Dia patuh. Patuh tu nak makna dia patuh tu dengar cakap syarak kata, dia mandi, dapat pahala. Dan beramal dengan hukumnya. Ini bermakna ia mengandungi ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Ini hadis yang hadis sahih, hadis dalam matan arba'in, matan hadis 40 Nawawi ni ada hadis ni. At-tahur, suci itu separuh iman. Separuh tu dalam suci. Suci apa? Suci luar, suci dalam. Suci luar daripada kotoran dan hadas. Suci dalam, suci hati daripada dosa dan maksiat. Satu, dapat pahala. Yang kedua, menghasilkan kebersihan. Apabila seorang Muslim mandi, maka dia telah membersihkan tubuhnya daripada kekotoran dan peluh yang keluar. Kebersihan ini akan menjadi benteng atau pemelihara daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Ia juga akan menimbulkan kemesraan dan kasih sayang antara manusia. Bila bersih, tak bau kawan. Ialah kita, peluh kita ni tak ada orang peluh wangi kecuali Rasulullah SAW. Peluh kita ni kok mana pun dia, kalau tak busuk pun kira tak wangi ya. Peluh Nabi memang wangi. Pernah bila Nabi tidur, sahabat tu pergi ambil yang peluh tubuh dalam botol, memang wangi. Peluh kita jangankan orang lain nak cium, kita pun tak mau, kecuali ada 2-3 orang yang dia jenis suka cium peluh. Tu dia tak apa sihat. Dia tahu dah busuk, gagah pergi cium ni.
ya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia tu zalim, dia tahu busuk, dia gagah com. Jadi bila kita mandi, dia kata sini apa tak ada penyakit boleh hindar dan timbul mesra dengan jiran sebelah kiri kanan selesa duduk dengan kita. Al-Bukhari dan Muslim, lafaz hadis adalah daripada telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, orang ramai banyak melakukan kerja dan mereka tidak mempunyai pembantu dan keluar dari mereka bau yang busuk. Lalu dikatakan kepada mereka, sekiranya kamu mandi pada hari Jumaat, maka itu adalah lebih baik. Nabi kata kalau mandi baik. Itu bahasa Nabi. Nabi taklah habaq tu sunat. Sunat ni ulama faham daripada bahasa Nabi tadi. Nabi kata kalau mandi ni'fa biha wa ni'mat, comel sangat. Hari Jumaat ni nak pergi berhimpun ramai-ramai, kalau mandi sangat baik. Bila Nabi kata wa ni'mat tu makna baik, maka ulama ambil faham daripada bahasa Nabi tu dikatakan hukumnya sunat muakkad. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lain tersebut, lalu Rasulullah bersabda, sekiranya kamu bersuci, yakni mandi pada hari ini, maka ia adalah lebih baik. Kalau ambil wudu dah sah, tapi kalau mandi lagi baik. Itu yang Nabi kata lagi baik tu. Macam sebut tadi, ulama faham kata sunat muakkad. Yang ketiga, yang ketiga, hikmah mandi menghasilkan kecergasan. Tubuh badan yang dimandikan akan dapat merasakan kekuatan dan kecergasan. Dia mai tenaga stamina baru, letih, kena ayak, siram sikit, lega. Dia mari tenaga. Lain pada mandi, tidur. Lain pada tidur, makan. Tiga ni tambah tenaga. Kalau musafir, tiga-tiga ni dapat clear. Kalau musafir mandi dah tak boleh, tak ada ayam, makan pun tak ada. Lepas tu tidur tak boleh nak. Ada orang dia berubah tempat tidur tak boleh nak. Saya ni lambat letak atas mana boleh nak. Itu yang bagus, alhamdulillah. Makan semua lalu. Tengah kawan dia kena bawa makan pada tempat kita. Lepas itu duduk mengaji India tu, kawan-kawan bawa belacan daripada Malaysia. Lepas saya nak makan di India lah, kita pergi Kelantan makan budu, duduk Kedah makan belacan. Makan apa yang kita boleh selesa. Boleh makan cukup, boleh lena, boleh mandi, satu nikmat. Kan dia mari cergas. Mari kat mana? Ni Allah Taala bagi dia punya hikmah mandi tadi. Dan akan hilang daripadanya rasa lemah, lesu dan malas, terutama selepas melakukan perkara yang mewajibkan mandi, seperti persetubuhan, sebagaimana dalam huraian yang akan datang. Itu dia akan sebut nanti cara kaifiat mandi sempurna. Okey, tiga hikmah. Yang pertama, dapat pahala. Ni hak di sana, sini tak nampak. Nombor dua, bersih. Ini nampak di sini. Nombor tiga, cergas pun nampak di sini. Jadi dunia pun ada untung, akhirat pun ada untung kalau kita ikut syarak. Jadi ibadah. Bahagian-bahagian mandi. Mandi terbahagi kepada dua bahagian. Satu, mandi yang diwajibkan. Nombor dua, mandi yang disunatkan. Pertama, mandi yang diwajibkan ialah apabila berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Bila benda tu wajib mandi, nama dia mandi tu mandi wajib. Dia ada mandi wajib. Dalam mandi wajib tu ada benda-benda sunat. Macam sembahyang lah. Sembahyang fardu, baca doa iftitah sunat. Sembahyang sunat, baca Fatihah wajib. Bukan sembahyang sunat semua sunat. Sembahyang sunat baca Fatihah wajib tu kan. Sembahyang wajib baca doa iftitah sunat. Sama. Okey, mandi wajib ada benda sunat. Mandi sunat tak ada yang wajib lah. Mandi yang diwajibkan ialah apabila berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maka ibadat yang memerlukan kepada bersuci tidak sah dilakukan tanpanya.
iaitu mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi ialah dia sebut di sini, satu, janabah. Yang kedua, haid. Yang ketiga, melahirkan anak. Yang keempat, mati. Okay. Ada 4 perkara sebab yang mewajibkan mandi. Baik, yang pertama, janabah. Asal makna janabah ialah jauh. Yang kata janabah, junub tu jauh segi bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah, fabasurat bihi an junubin. Ayat ni bukan cerita mandi hadas. Ayat ni cerita nak ambil makna junub tu. Maka kelihatanlah olehnya akan Musa dari jauh. Jauh, junub tu makna jauh. Perkataan janabah dalam penggunaan bahasa biasa adalah dengan makna mani yang memancut. Janabah, keluar air mani. Mani ni mancut. Itu asal makna dia kata janab. Ia juga digunakan dengan makna jima'. Oleh itu, orang yang berjunub iaitu orang yang tidak suci. Tak suci makna berhadas, yang disebabkan oleh keluar mani atau persetubuhan. Dia dinamakan demikian kerana disebabkan janabah seseorang itu jauh daripada menunaikan sembahyang sebagaimana dia berada dalam keadaan tersebut. Ni asal makna yang kata junub ni jauh. Lepas tu makna kedua yang kata junub ni pasal keluar mani. Sama ada keluar mani dengan cara mimpi atau cara apa-apa pun, keluar mani tu jadilah junub ataupun janabah. Sebab-sebab janabah, dia ada beberapa sebab, dia akan sebut di sini. Yang pertama, keluar mani daripada lelaki atau perempuan dengan apa sebab sekalipun. Okey. Bila keluar mani dengan apa sebab sekalipun, jadilah orang tu berjunub. Bila junub, maka dia dipanggil hadas besar. Wajib dia mandi. Mandi tu nama bersih. Apa dia cara? Pertama, mimpi. Ni semua dah lepas kita orang tua orang lah. Kata lama orang ni. Bermimpi. Mimpi sampai keluar mani. Kalau mimpi jumpa kapal terbang, tak apa. Kan? Orang duk cari kita mimpi esok makin abang. Nombor 2, berseronok. Bahasa Arab dia tulis kitab istimta', seronok. Seronok ni dia suka-suka. Seronok macam mana tak tahu keluar. Melihat, tengok filem, tengok apa, atau berfikir. Ni cara yang kok mana cara pun janji bila keluar saja mani maka wajib mandi. Dia ada mani, ada wadi, ada mazi, ada air kencing. Keluar tu nak kena clear. Keluar kencing tak kena mandi, dia kena basuh. Yang kedua, kalau wadi. Wadi ni orang yang buat kerja berat. Kerja berat dia akan keluar. Dia satu lagi, mazi. Mazi ni sebelum mani. Dia ada pra kepada mani, tu nama dia mazi. Okey. Hak lain daripada mani, najis kena basuh. Kalau keluar air kencing, kencing tu dia bukan kalau kencing, keluar kalau melo, tetap juga dia kena basuh. Ni hukum fiqh mengajak tu tak? Kalau tak cantik tapi dah baca fiqh nak kena ajak tu. Saya mengajak fiqh tahun ni 27 kuliah. Tahun ni ajak fiqh apa betul. Tapi Ustaz Ya dok dah tu ni kod silat dia betul. Saya lah. Tak boleh saya tak nak ajak kita fiqh kan. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, Ummu Sulaim telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu
daripada perkara yang benar. Ummu Sulaim, seorang sahabat. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas, mak Anas bin Malik. Masa Nabi sampai di Madinah, mak Anas ni kata apa? Dia Rasulullah, semua orang hak lelaki hak perempuan macam-macam bagi sumbangan kat tuan. Ada yang bagi rumah, ada yang bagi kenderaan, ada bagi tu. Saya tak ada apa nak bagi budak ni, serah kat tuan. Serah Anas. Anas daripada hari tu jadi khadam Nabi sampai Nabi wafat. Nah, tu mak dia Ummu Sulaim ni mai tanya Nabi, ya Rasulullah, Allah tu tidak malu perkara yang benar. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi, melihat dalam mimpinya bahawa ia bersetubuh? Ni benda ni malu nak tanya, tapi hukum tanya jugalah. Kalau orang perempuan ni mimpi, pas mimpi tu dia basah, kena mandi tak? Jawab Rasulullah, ya, apabila dia melihat air mani. Kalau mimpi dia nampak air mani tu, maka dia kena mandi. Kalau mimpi air mani tak ada, tu tak gaduh mandi. Atau yang mani ada, tak mimpi, tu kena mandi. Tak payah buat DNA apalah. Kalau tilam kita, hak kita lah. Lagi pada buat DNA lah, hak kita, tilam kita. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, Rasulullah SAW telah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati basah pada kainnya dan dia tidak ingat akan mimpinya. Jawab Rasulullah, dia hendaklah mandi. Seorang ni soalan pada sahabat ni, habuan buka ilmu kat kita. Malam tu dia mimpi, tengok kain basah, tapi dia mimpi apa dia tak ingat dah. Mata Nabi, kena mandi tak? Ya. Dia, Nabi kata, dia hendaklah mandi. Baginda juga ditanya tentang seorang lelaki yang percaya bahawa dia telah bermimpi tetapi tidak mendapati basahan pada kainnya, tempat tidurnya. Rasulullah SAW menjawab, dia tidak wajib mandi. Maknanya bukan kisah mimpi tu. Lepas mimpi, ekoran daripada mimpi tu, kalau keluar air mani baru mandi. Mimpi ni dalam kitab Al-Azkar dia hurai panjang. Mimpi ada dua macam, satu mimpi yang baik, satu mimpi tak baik. Kan, kalau mimpi baik itu alhamdulillah, kan mudah nak mimpi pergi Mekah. Nak pergi Mekah payah. Tuan-tuan, malam ni kita boleh mimpi pergi Mekah, pergi tawaf, pergi sa'i, seronok, alhamdulillah. Malam esok mimpi pula, mimpi jumpa dengan ulama-ulama besar. Malam lusa mimpi pula, mimpi-mimpi yang baik, alhamdulillah. Bangkit, boleh tak cerita? Boleh cerita pada siapa yang kamu suka, tapi tak payahlah masuk FB pergi kata kepada siapa yang kamu suka, tetap pada isteri kita, orang yang kita percaya. Kalau mimpi tak baik, kalau mimpi tak baik kan? Mimpi tak baik, mimpi bukan orang lah jatuh, kita pun jatuh ke terbang lah. Mimpi tak baik, nak buat macam mana? Tiga Nabi ajar, ada 4 perkara. Pertama, baca a'udzubillah. Mimpi tak baik, ganggu semua, a'udzubillah. Yang kedua, ludah belah kiri 3 kali. Ludah tanpa mengeluarkan air liur. Sehari orang keluar air liur, a'udzubillah, terkejut. Tak pasal-pasal, bukan 3 malam dia berkelahi. Aku ikut sunnah Nabi. Sunnah tanpa mengeluarkan air liur, 3 kali. A'udzubillah, ludah belah kiri, dan alih sikit dia punya tempat tu, alih sikit lah. Tapi kalau pukul 4.30 tu alih bangkit terus yang 4.30 dah. Okay? Alih bila ayam. Nombor 5, nombor 4, tak payah cerita kat siapa-siapa. Mimpi itu tidak meninggalkan kesan apa-apa, tak kesan apa. Dan kita diminta dalam mimpi ni tafsir positif, tak payah tafsir negatif, positif semua. Okey, mimpi apa? Mimpi jatuh kapal terbang, apa dia? Positif dia macam mana? Maknanya beringatlah mati ni bila-bila masa boleh. Maka kita tambah buat semangat amal ibadat. Positif, nampak benda putih semua, putih tu carilah yang positif. Mana putih tu bersih apa semua, kita suka kepada kebersihan.
Dan dia tidak wajib mandi, kata Nabi. Kalau dah tak nampak air tak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim pula berkata, jika perempuan melihat basahan itu, adakah dia wajib mandi? Hak tukih laki-laki ni saya nak tahu orang perempuan macam mana. Jawab baginda, jawab Rasulullah SAW, ya, kerana perempuan adalah saudara mara lelaki. Perempuan macam lelaki, min syaqaiqir rijal, syaqaiq daripada pecahan lelaki. Perempuan ni macam lelaki-lelaki juga, kes sama. Kalau dia mimpi keluar air mani, mandi macam orang lelaki-lelaki. Kalau dia mimpi tak ada air mani, tak wajib mandi. Lega Ummu Sulaim, dia tanya, dia rongkai masalah. Kita boleh faham, teman-teman lain pun boleh faham. Maksud saudara mara lelaki ialah kejadian dan naluri mereka adalah sama. Orang lelaki naluri dia teringin pada perempuan, perempuan teringin kepada laki-laki, itu naluri. Kecuali dia pondan ni dia luang, dia lain. Hak ni tak apa orang yang waya rosak ni tak sedut kira. Seolah-olah mereka adalah saudara mara lelaki. Kemudian itu kes yang pertama, kerana keluar mimpi pasal sebab keluar mani. Kes yang kedua, bersetubuh walaupun tanpa keluar mani. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghuslu." Apabila dia duduk antara dua paha dan betisnya, yakni perempuan, kemudian digerakkannya dengan bersungguh-sungguh, maka wajib ke atasnya mandi. Ini kinayah daripada bersetubuh. Wa illam yunzil, sekalipun tidak keluar mani. Bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Kalau keluar ke tak keluar, itu cerita lain. Cerita bersetubuh, maka wajib mandi. Dan apabila hadis yang kedua, dan apabila daripada Aisyah, apabila khitan, menyentuh khitan, maka wajib mandi. Iaitu lelaki dan perempuan wajib mandi kerana keduanya bersama-sama melakukan. Sebab yang mewajibkan mandi, sabda Rasulullah, khitan, menyentuh khitan ialah kinayah simbolik kepada persetubuhan. Sama ada persetubuhan tu cara yang halal ataupun cara yang haram, tang wajib mandi tu wajib. Kalau mana dia kata haram dah, tak ada mandi lagi. Itu jenis tu pula. Memang dia tak mengaji pun. Ada hak sengah tu, dia haram satu, jangan haram dua. Dia pergi curi ayam, lepas tu dia nak sembelih tak erti. Macam ustaz tolong sembelih ayam. Ayam dia mana? Curi. Curi dosa. Tak apa, biar dosa curi lah, dosa bangkai tak mau, nak makan ayam sembelih. Allahu Akbar. Perkara yang diharamkan disebabkan janabah. Bila berlaku janabah tadi melalui dua perkara. Pertama dengan mimpi, yang kedua dengan bersetubuh. Ekoran daripada itu ada beberapa pantang larang, haram tak boleh buat. Satu, sembahyang. Sembahyang tak boleh. Yang kedua, tinggal dalam masjid, duduk dalam masjid. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, baca Quran. Ini 4 benda yang diharamkan ketika dalam masa junub janabah. Sembahyang fardu atau sunat. Perkara yang diharamkan ni, satu, sembahyang fardu. Sembahyang fardu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Jumaat. Sembahyang sunat, sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, minta hujan. Buat semua kemarin sembahyang minta hujan. Hari ni alhamdulillah hujan mai. Alhamdulillah istisqa, sunat. Kalau orang tu dia dalam junub, dia haram sembahyang. Firman Allah Ta'ala, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan kamu sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi dia tak mau sembahyang, dia mabuk. Dia urang cara dia. Quran kata jangan sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk. Maka dia mabuk selalu, dia tak mau sembahyang. Dia kata ada, Quran kata tak boleh sembahyang pasal mabuk. Itu hurai sendiri. Jangan kamu sembahyang, dulukan
sahabat dulu nak haram arak ni peringkat-peringkat. Nak semayang baru berhenti, sebelum semayang minum biasa. Rumah mereka kalau pi ni arak lah dulu ni. Biasa macam sampai rumah kita jamu teh apa radik apa baru arak. Kan, lepas tu baru sikit-sikit nak semayang berhenti dulu. Lepas tu baru sampai apa tuan abang innamal khamru wal maisir. Lepas tu hujung fajtanibu, jauh 3 peringkat nak haram arak ni. Sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melalu macam mana? Jangan kamu sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Maknanya kita faham apa yang kita, bila tak mabuk ni kita faham apa yang kita baca. Sekaligus kita faham, kalau kita tak faham apa kita baca tu nama mabuk. Tok Imam dah baca kita tak tahu khayat, tu pun jenis mabuk tapi tak sampailah mabuk macam ni maksud di sini. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melaluinya sahaja sehingga kamu mandi. Ini dalil ayat Quran yang benda-benda yang haram masa junub. Okey. Dalam ayat di atas terdapat larangan daripada menghampiri tempat sembahyang, yakni masjid, disebabkan janabah junub. Oleh itu melarang daripada menunaikan sembahyang disebabkan junub adalah lebih aula dan utama. Masjid pun tak boleh, sembahyang lagilah tak boleh. Tu dia kata aula, lebih lagi, qiyas aulawi. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak diterima sembahyang dengan tidak bersuci. Ya, dia sembahyang tak suci, tak ada wudu, tak mandi hadas. Tak mandi hadas. Oh, dia kata kena mandi ya. Kena mandi lama dah. Mandi apa? Mandi biasa. Mandi hadas lain. Tadi kita baca dah takrif tadi, dengan niat. Mandi tu dengan niat. Niat tu di hati. Niat apa? Niat nak mandi hadas. Baru jadi. Yang pertama sembahyang fardu pun haram, sembahyang sunat pun haram. Nombor 2, tinggal dan duduk dalam masjid. Apabila adapun melalui melintasinya dengan tidak tinggal atau berulang alik di dalamnya adalah tidak haram. Kalau dia cakap nak lintas tak haram. Kalau dia tidur dalam masjid, lepas tidur mimpi, ni kena makin cepat lah. Nak sedap-sedap duduk pergi tu isu nak bawa buka 12. Dia kena keluar segera, kena selesaikan. Duduk dalam masjid jadi haram. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan tidak dalam keadaan junub kecuali melaluinya sahaja. Sekadar nak lalu, tak ada jalan lain. Tu jalan pintas. Kalau ada pergi kot lain lah. Tapi tak ada dah. Nak pergi kot tu jauh, kot ni bahaya. Boleh. Takat nak lintas sekali boleh. Dan tidak dalam keadaan junub kecuali melaluinya sahaja. Maksudnya jangan kamu menghampiri sembahyang dan tempatnya iaitu masjid jika kamu dalam keadaan berjunub, melainkan laluan yang dekat dan melintasinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid dan bagi perempuan yang haid dan bagi yang berjunub. Perempuan haid termasuk juga laki atau perempuan yang junub, tak halal. Mana tak halal, haram dia duduk dalam masjid. Hadis ini ditafsirkan dalam masalah tinggal dalam masjid sebagaimana yang difahami daripada ayat di atas, dan juga dalam masalah haid yang akan datang. Haid ni orang lelaki insya-Allah tak ada, cuma kena mengaji. Pasal apa? Pasal dia akan menikah dengan orang perempuan. Dan kalau dia tak menikah dengan perempuan, dia tak berada seorang dia. Dia nak kena tahu pasal ada isteri dia, pada isteri ada anak kita perempuan, mak kita perempuan. Jadi kena mengaji jugalah. Yang ketiga yang dia haramkan, tawaf mengelilingi Kaabah. Kalau tawaf kedai tak apa. Dia tak boleh tawaf di Kaabah ya. Sama ada fardu atau sunat. Tawaf ni ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Ada tawaf rukun, umrah, tawaf ifadah.
Tawaf sunat ni apa dah? Sejadah habis antara aktiviti tawaf sunat, tawaf wada, tawaf qudum. Yang kita ghalibnya banyak orang kat belah kita ni dia tawaf kidai. Tawaf kidai, pusing kidai. Tu tambah ada orang kita pekah tak jumpa apa tawaf kidai. Sampai tak dalam jemaah. Lenguh tadi tawaf kidai. Lah pada yang runtuh banyak, tak apa nak beri tawaf lah pun. Sama ada fardu atau sunat, haram orang yang junub haram. Ini ke tawaf sama kedudukannya dengan sembahyang. Tawaf kih dia sama dengan sembahyang. Cuma masa tawaf boleh bercakap. Sembahyang tak boleh cakap. Tapi ada orang bercakap. Depa sembahyang 3 orang muallaf. Mayang hujan tu lama dah 3 bulan tak hujan. Seorang kata, hari ni alhamdulillah hujan. Kawan sebelah tegur, jangan sembanglah sembahyang. Tu imam Allah juga. Saya seorang tak cakap. Dalam tawaf boleh cakap. Assalamualaikum, mai bila orang haji? Kawan kita tak abang, tetapi jumpa sana boleh cakap. Cakap, jangan cakap rancak sangatlah. Cakap tu sudahlah. Lepas tu nak berzikir. Kalau sembang lepas tu sembang panjang, wow, boleh tak apa, tapi dia tak cantik. Masa tu masa berzikir. Tapi sekadar tanya apa tu boleh. Berbeza dengan solat tak boleh langsung. Oleh itu ia diisyaratkan bersuci sebagaimana sembahyang. Sabda Rasulullah SAW, tawaf di Baitullah seumpama sembahyang, melainkan Allah menghalalkan kepada kamu bercakap padanya. Oleh itu siapa yang bercakap, maka janganlah ia bercakap kecuali dengan yang baik. Cakap-cakap yang baik, faham sehat, cakap tu lah. Sambil-sambil yang ni aku bukan nak kata, bukan nak ngupat, nak kata sikit. Tu tengah ngupat tu, tengah-tengah dia di tawaf depan Kaabah, bukan nak muhur ni Kaabah dia saksi. Pi muhur sini pun dosa, pi muhur sana lagi dosa. Di Mekah ni buat yang pahala double pahala, buat yang haram double haram. Kalau itu pergi Mekah tu je kena jaga elok. Orang pergi haji, rukun haji tak banyak, rukun tak banyak, wajib tak banyak, cuma rempah ratus tu banyak. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Bila jaga 3 ni, tak ada rafas, cakap kotor, tak ada buat benda fasik, tak ada pertengkaran, baru dapat haji mabrur. Kalau 3 ni ada, dia dapat haji bukan mabrur, haji Marlboro. Dia duduk di hotel tu sembang yang lucah, yang pusuk, jidah bertengkar berapa kes sayuk yang mata belalang ya. Tabu haji benda jamu mengarut yang komplain sikit kes tu sikit Tapi seorang sahabat dulu kenalan pipi jangan Pahang mana tu. Dia dah hari ni puas hafsat puas apa balong? Puas apa? Boleh tumbuk polis Saudi. Dia geram polis Malaysia lah marah, pergi tumbuk polis Saudi. Puas. Allah, tu nak jadi apa tu? Dia merasa jangankan tumbuk polis, pergi tumbuk orang silap pelari kasut dia pun tak dapat dah haji mabrur. Nak pergi ni kena bagi cantik. Orang nak pergi Mekah biar khusus dulu. Tawaf Baitullah seumpama sembahyang, melainkan Allah menghalalkan kepada kamu bercakap padanya. Oleh itu sesiapa yang bercakap, maka janganlah dia bercakap kecuali dengan yang baik, dan dia berkata sanadnya sahih. Yang keempat, perkara yang diharamkan dalam masa junub, membaca Quran. Sabda Rasulullah SAW, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah orang yang berhaid dan berjunub itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Dipantang haram. Nak berzikir bagi selesaikan junub, mandi angkat hadas dulu baru baca Quran. Perempuan yang haid mandi dulu baru boleh baca Quran. Perhatian, orang yang berjunub diharuskan membaca Quran di dalam hatinya. Kan dia bacalah hati boleh. Bacalah hati kan, dia duk hafal nak kena mengulang-ulanglah hati tanpa berkata-kata dengannya. Sebagaimana juga harus baginya
melihat kepada Al-Quran. Tengok Quran besar, begitu dia tengok, tak harap. Ada skrin ke apa ayat Quran, tak harap. Harus baginya membaca zikir-zikir daripada ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan zikir, bukan membacanya seperti dia berkata. Dia ada ayat Quran yang jadikan zikir, antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni doa, doa yang dalam banyak-banyak doa, kana aksaru min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan doa Nabi ni Rabbana atina, Tuhan bagi pada kami baik di dunia. Baik di dunia ni apa dia? Baik di dunia ni al-ilmun nafi', wa fil akhirati hasanah, baik akhirat, selamat daripada neraka dan boleh masuk syurga, wa qina azabannar. Ni ayat Quran, tapi dia niat zikir, niat doa dalam dah tak boleh buat apa, baca doa lah Rabbana atina, boleh. Ia dibenarkan apabila dibaca dengan tujuan berdoa. Contoh yang lain ialah dia berkata ketika menaiki kenderaan, bila naik kenderaan baca ni, baca doa ni ayat Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ni doa naik kenderaan, naik unta, naik kuda, naik rusa, naik kereta. Kalau agak tak boleh ingat, bubuh di kereta tu, naik masuk baca 40 kali boleh ingat. Tapi kalau sampai 40 kali pun tak ingat, itu petanda kita adalah orang benar. Baca 80, tak kata ikut 80 tak ada lagi, 120, lama-lama dia ingat. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang kelima, menyentuh Al-Quran, menanggungnya atau menyentuh kertas dan kulitnya, atau membawanya dalam bekas plastik atau peti. Firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Dan diriwayatkan secara mursal. Perhatian, harus bagi yang berjunub membawa Al-Quran apabila ia dibawa bersama dengan barang-barang atau pakaian, dan dia tidak berniat membawa Quran tersebut semata-mata. Dalam beg dia ada macam-macam. Dalam beg tu baju lah, apalah, ada buku, ada majalah apa, Quran tu dia bukan nak bawa Quran semata, nak bawa lain, tumpang sama tak ada, boleh. Bahkan dia membawanya adalah ekoran daripada barang-barang dan pakaian yang dibawa. Begitu juga harus baginya membawa kitab-kitab tafsir Al-Quran, yang mana tafsirannya itu lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini kerana orang yang berbuat demikian tidak dianggap sebagai membawa Al-Quran di sisi pandangan umum huruf. Sama dengan telefon kita tu, ada Quran juga, tapi bukan Quran tu sebab orang tak panggil bawa mushaf tu Quran, tapi dalam telefon tu ada beberapa ataupun semua ayat Quran, tapi bukan nak bawa tu, bawa kerana dia isian yang ada dalam tu. Baik, jadi selesai kita sebagai ulangan. Yang kata mandi ni, dia ada mandi wajib. Mandi wajib kes yang baru saya baca malam ni. Satu yang kata mandi wajib kerana berjunub. Junub ni ada dengan mimpi atau dengan bersetubuh. Dalil-dalil yang dikemukakan kepada kita tadi, tu hak nak cari dalil ni habis orang nak alim lah. Kita ni tahu dah lah, tak hafal pun tak apa, dalil kalau hafal lagi cantik lah. Tapi kalau duk mengaji kerap ni alim juga. Tengok kuliah muka banyak. Kalau kuliah kalau banyak ni kira alim, insya-Allah. Moga-moga pasal apa nak alim? Pasal Tuhan suruh, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan tambahkanlah pada aku ilmu. Tidak tambah lagi, mantapkan lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.